Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hadirin yang saya hormati sekalian, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah. Pada pagi yang indah ini, kita telah dikurniakan dengan kesihatan yang sempurna sehingga dapat berkumpul pada webinar ini. Sebagaimana yang telah anda ketahui, tema webinar pada hari ini adalah Hentikan gangguan seksual. Topik ini berkaitan dengan pengetahuan dan perspektif mahasiswa UKM terhadap isu gangguan seksual. Sebuah tema yang cukup menarik dan sedang hangat diminati dari bibir ke bibir masyarakat Indonesia. Baiklah, sebelum kita pergi lebih mendalam, elok saya memperkenalkan diri saya dan barisan panelis yang dapat hadir meluangkan masa bagi berkongsi pendapat dan pandangan terhadap isu ini. Saya selaku moderator pada hari ini, Cik Huda Izzati binti Muhsin. Dan yang pertama pula, Saudara Alif Haikal bin Naiman, pelajar dari Fakulti Kejuruteraan Alam Bina UKM. Seterusnya, Saudari Sofia binti Fatullah, juga pelajar UKM dari Fakulti Ekonomi dan Pengurusan. Dan yang terakhir kita, Saudara Muhammad Akil bin Osmadi, selaku wakil pelajar dari Majlis Perwakilan Pelajar Fakulti Kejuruteraan Alam Bina UKM. Kebelakangan ini hangat diperkatakan di media sosial berkaitan isu gangguan seksual. Banyak kategori yang terdapat dalam konteks gangguan seksual ni. Antaranya gangguan secara lisan, gangguan secara visual, psikologi dan fizikal. Menurut Kementerian Sumber Manusia, gangguan seksual boleh didefinisikan sebagai suatu perlakuan yang kurang disenangi melalui kata-kata isyarat, sentuhan, psikologi dan visual yang berunsurkan seks yang kebiasaannya dilakukan berulang-ulang dan telah dinormalisasikan. Contohnya, kita dapat melihat isu baru-baru ini yang tular di media sosial berkenaan seorang remaja perempuan yang mendakwa seorang guru lelakinya membuat jenaka mengenai rogol, iaitu ketika di dalam kelas sehingga mencetuskan kemarahan di media sosial. Ain Husniza Saiful Nizam yang berumur 17 tahun berkata bahawa perbualan yang tidak menyenangkan itu berlaku ketika guru mata pelajaran tersebut, iaitu pendidikan jasmani dan kesihatan, mereka sedang berbincang tentang isu gangguan seksual di kelas itu. Jadi, saya tunjukkan soalan kepada saudara Alif. Pada pendapat saudara, apakah pandangan saudara terhadap gurau senja yang menggunakan bahasa lucah sehingga mangsa berasa tidak selesa? Okey, terima kasih Saudari Huda atas soalan yang memberansangkan itu. Okey, pertama sekali Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada barisan panel yang bersama dengan saya pada hari ini. Baiklah, berbalik kepada soalan. Pada pandangan saya merasa agak kecewa dengan kelakuan guru tersebut kerana para guru ini mereka telah diberikan tanggungjawab yang besar dan saya percaya ibu bapa sangatlah menaruh kepercayaan yang tinggi terhadap mereka untuk mendidik anak-anak ini supaya menjadi insan yang berguna. Dan tetapi disebabkan oleh kelakuan tersebut, ianya secara tidak langsung telah menanam idea dalam diri para pelajar yang mana merogol ini merupakan perbuatan yang tak bersalah sekiranya dilakukan dengan cara yang betul. Dan kesannya kita dapat lihat nanti bahawa pelajar ini akan menganggap perkara ini merupakan sesuatu yang normal dan boleh dijadikan jenaka. Dan pada saya, perkara ini amat menyedihkanlah apabila seorang guru itu sendiri yang merupakan warga pendidik dan diberikan amanah serta kepercayaan untuk mendidik, menjadikan perkara ini sesuatu yang biasa. Dan lebih teruk lagi apabila perkara sedemikian rupa secara tidak langsung menyuntik idea bahawa merogol ini diterima sebagai sesuatu yang normal dan boleh dijadikan bahan jenaka semasa mengajar. Dan sepatutnya beliau sebagai seorang guru perlulah lebih sensitif dan profesional terhadap isu tersebut. Dan seperti mana yang telah diterangkan dengan panjang lebar oleh saudari moderator tadi mengenai gangguan seksual, untuk situasi ini ianya boleh digolongkan sebagai kategori gangguan secara lisan yang mana gangguan ini berlaku apabila seseorang itu atau mengajukan soalan berunsur seksual ke atas penampilan, pakaian, tingkah laku, tubuh badan ataupun aktiviti seksual. Dan sejak akhir-akhir ini ramai yang seakan-akan
berkomunikasi menggunakan bahasa yang kurang sopan dan tidak berhemah. Tidak kira di tempat awam maupun di media sosial juga. Dan amat menjadikan perkara ini seperti telah menjadi trend komunikasi pada masa kini. Dan nampaknya kita dapat bahawa ayat-ayat yang merupakan tidak sopan di dalam masyarakat kita. Dan pada saya sekiranya perkara ini terutama dalam golongan remaja, kita sebagai pihak pembimbing telah gagal dalam menerapkan prinsip rukun negara di dalam diri para remaja pada hari ini. Yang mana prinsip rukun negara kita yang kelima menerapkan kita mengenai kesopanan dan kesusilaan. Itu sahaja. Terima kasih Saudara Alif atas pandangan yang telah diberikan. Jadi, berdasarkan pandangan yang telah diberikan oleh Saudara Alif sebentar tadi, apakah tindakan yang boleh kita lakukan sebagai seseorang individu ni jika berada dalam situasi tersebut? Mungkin Saudari Sofia boleh berkongsi langkah yang boleh diambil oleh mangsa. Silakan Saudari. Terima kasih Saudari Moderator. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berbalik pada soalan. Antara langkah-langkah yang boleh diambil ialah mengumpul bahan bukti sekiranya gangguan dibuat secara visual. Secara visual ni bermaksud jika pelaku melakukan gangguan dengan menghantar gambar ataupun mesej berunsur seksual melalui platform media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Twitter dan lain-lain. Mangsa juga perlu merekodkan masa dan lokasi kejadian supaya memudahkan tugas pihak berkuasa untuk mengambil tindakan lanjut. Selain itu juga, mangsa juga boleh melaporkan kepada pihak polis atau pihak berkuasa tata tertib supaya tindakan undang-undang boleh diambil setelah mangsa mengumpul bahan bukti. Mereka harus bergegas ke balai polis yang berdekatan supaya gangguan yang terjadi tidak berlarutan dalam jangka masa yang panjang. Akhir sekali, mangsa digalakkan berjumpa dengan pakar kaunseling kalau mangsa memerlukan nasihat pakar. Terdapat juga beberapa kes di mana mangsa-mangsa ini mula mengalami gangguan mental apabila gangguan seksual dilakukan dalam masa yang panjang. Bagi mengelakkan daripada perkara yang tidak diingini berlaku, mangsa perlulah mendapatkan sokongan moral daripada pihak yang bertaulah. Sekian. Terima kasih Saudari Sofia atas pandangan Saudari sebentar tadi. Bagi beberapa mangsa gangguan seksual, pastinya terdapat kesan yang mendalam terhadap diri mereka. Mungkin Saudara Akil boleh kongsikan antara kesan yang dihadapi oleh mangsa-mangsa gangguan seksual. Okay, terima kasih kepada Saudari Huda. Baiklah, untuk kesan gangguan seksual pula, ia biasanya terbahagi kepada 3 juga, iaitu kepada kesan gangguan psikologi, gangguan fisiologi dan gangguan mental. Mereka yang pernah mengalami gangguan seksual ini akan menderita kesan psikologi yang lebih buruk sehingga menyebabkan mereka hidup dalam ketakutan apabila mengenangkan perkara yang sudah berlaku pada diri mereka. Ini akan menimbulkan perasaan yang tidak selamat serta takut untuk meneruskan kehidupan seperti biasa. Kesannya, untuk masa yang panjang, mangsa akan bimbang untuk bercerita tentang perkara yang berlaku kepada dirinya kerana mereka takut tidak akan ada orang yang mempercayai mereka. Okey. Baiklah, dalam aspek mental pula, kesan yang boleh dialami oleh mangsa ialah emosi mangsa akan menjadi kurang stabil, yang sehingganya akan menyebabkan mangsa mudah untuk merasa marah dan bimbang. Apabila mangsa berada di halayak ramai, mereka akan berasa seolah-olah diri mereka dipandang serong oleh masyarakat sekeliling yang menyebabkan mereka berasa tertekan. Mangsa yang dimalukan di halayak ramai ini akan berasa terhina atau rendah diri sehingga membawa kepada gangguan stres pasca trauma atau dalam kata lainnya ialah PTSD. Baiklah, untuk aspek yang terakhir pula iaitu daripada segi fisiologi pula, kesan yang akan dihadapi oleh mangsa ialah mangsa akan mula mengalami masalah-masalah kesihatan seperti sakit kepala, gangguan tidur, hilang selera makan ataupun berat badan sentiasa berubah. Ini kerana mangsa berasa terganggu dengan apa yang berlaku ke atas dirinya sehingga ia sentiasa memikirkan perkara tersebut secara berlebihan. Ini akan menyebabkan mangsa mudah berasa letih dan kelihatan tidak bermain.
masa juga akan berasa tidak bersemangat untuk menjalankan kerja-kerja seharian kerana mereka bagaikan sudah hilang arah dan hilang harapan untuk meneruskan kehidupan mereka. Terima kasih saudara Akil atas penerangan yang diberikan sebentar tadi. Kita telah mendengar contoh kes gangguan seksual yang berlaku sebentar tadi. Kita sedia maklum bahawa gangguan seksual juga boleh berlaku sekali sahaja ataupun berulang-ulang kali kepada sesiapa sahaja, baik pun lelaki maupun perempuan. Jadi adalah sangat penting untuk kita mempunyai pengetahuan mengenai langkah-langkah yang boleh diambil sekiranya kita mengalami gangguan seksual itu secara berterusan. Baiklah, soalan pertama saya ingin ajukan kepada saudara Alif. Apakah pandangan saudara mengenai langkah-langkah yang perlu diambil sekiranya menghadapi situasi gangguan seksual tersebut? Okey, baiklah. Terima kasih kepada saudari moderator atas soalan yang diajukan kepada saya. Okey, baiklah. Balik pada soalan. Antara langkah penting yang boleh kita lakukan sekiranya menghadapi situasi gangguan seksual ini ialah mengumpulkan bahan bukti yang mana bahan bukti ini termasuklah gambar, mesej ataupun hadiah yang membentuk gangguan seksual. Okey, baiklah. Mengapa bahan bukti ini penting? Ianya kerana bahan bukti ini dapat memudahkan mereka, yakni pihak polis, untuk melakukan proses pencarian dan soal siasat awal terhadap pelaku. Dan bahan bukti ini perlu disimpan dan dilaporkan dengan secepat mungkin kepada pihak polis untuk mereka tentukan tindakan serta denda yang mereka akan kenakan kepada pelaku tersebut. Dan mengikut data yang diperoleh daripada penyelidikan yang dibuat terhadap pelajar UKM itu sendiri, ianya telah menunjukkan bahawa langkah pengumpulan bahan bukti ini adalah yang paling banyak dilakukan oleh pelajar UKM untuk mereka lakukan sekiranya mereka mengalami gangguan seksual ini. Dan bagi saya perkara ini sangat bagus kerana orang ramai telah mula sedar dan mereka menjadi lebih peka berkenaan perkara yang mereka perlu lakukan sekiranya menghadapi situasi sebegini. Okay, itu sahaja daripada saya. Saudari moderator, izinkan saya menyuarakan pandangan saya serta buah fikiran tambahan berdasarkan ulasan saudara Alif sebentar tadi. Silakan saudari Sofia, memandangkan kita masih lagi membicarakan tentang langkah-langkah yang boleh diambil. Jadi Silakan. bolehlah saudari beri sedikit sebanyak. Terima kasih saudari moderator. Seperti yang dibahaskan oleh saudara Alif sebentar tadi, saya bersetuju dengan tindakan pengumpulan bahan bukti tersebut untuk memudahkan pelaku ditangkap dan diberikan denda lah. Bagi saya memang sewajarnya mangsa perlu mempunyai sikap berani untuk laporkan kejadian tersebut kepada pihak polis. Dalam pada itu, mangsa juga perlu mengingati ataupun mengecam muka pelaku ataupun pakaian tempat semasa gangguan tersebut berlaku lah sebelum melakukan laporan polis. Namun begitu, sekiranya mangsa terlalu takut untuk melakukan laporan polis, orang sekeliling, contohnya macam keluarga ataupun kawan rapat boleh bantu mangsa untuk melakukan laporan tersebut lah. Dengan adanya peneman di sekeliling mereka, yang mana menjadikan mereka lebih kuat untuk menghadapi tekanan psikologi lah. Misalnya pandangan serong yang diberikan oleh orang awam pada mangsa gangguan seksual, yang mana ini akan menjadi trauma kepada mangsa. Oleh itu, sokongan orang sekeliling kata amat penting ataupun paling penting untuk memberi semangat kepada mangsa. Itu saja tambahan daripada saya lah. Baiklah, terima kasih kepada saudari Sofia dan juga saudara Alif bagi pandangan mereka tentang langkah-langkah yang baru dikongsi sebentar tadi. Selain daripada itu, saya percaya terdapat langkah yang kurang sesuai dilakukan semasa menghadapi situasi seperti ini. Tidak ramai yang tahu bahawa mengenal pasti pegawai bertugas dapat membantu sedikit sebanyak mangsa tersebut. Jadi saya ingin menunjukkan soalan ini kepada saudara Akil. Saudara Akil rasa adakah tindakan ini relevan atau tidak?
Okey, terima kasih kepada saudari moderator. Berbalik kepada soalan, adakah dengan pegawai yang bertugas adalah sebuah tindakan yang relevan atau tidak? Okey, pada pendapat saya, tindakan ini bukannya tidak relevan, tetapi ianya adalah kurang efektif. Ini kerana tidak semua pegawai akan bertanggungjawab dan peduli akan kes seperti ini. Mereka mungkin akan mengamalkan sikap lepas tangan di mana mereka tidak akan mengambil kisah atau mengambil apa-apa tindakan terhadap pelaku atau mangsa gangguan seksual tersebut. Mereka sepertinya tidak ingin memanjangkan lagi kes ini kerana beranggapan bahawa gangguan seksual tersebut sudah berhenti dan tidak akan berulang lagi. Ini akan mendatangkan kesan buruk kepada mangsa di mana mereka hilangnya kepercayaan terhadap orang lain. Itulah sebabnya mengapa saya mengatakan bahawa langkah ini adalah kurang efektif dalam membantu mangsa gangguan seksual. Baiklah, terima kasih kepada saudara Akil atas pandangan beliau sebentar tadi. Demikian tadi penjelasan menarik mengenai langkah-langkah yang boleh dilakukan bagi seseorang individu itu semasa menghadapi situasi gangguan seksual. Saya yakin dengan melakukan langkah-langkah ini dan bantuan orang sekeliling, maka lebih ramai lagi yang kita boleh selamatkan daripada menjadi mangsa-mangsa gangguan seksual. Menurut kata pepatah Melayu, mencegah lebih baik daripada merawat dan setiap penyakit pasti ada penawarnya. Jadi eloklah kita membincangkan tentang langkah-langkah yang boleh diambil oleh individu untuk menangani isu gangguan seksual ini. Saudari Sofia, boleh saudari beri sedikit cadangan tentang langkah-langkah pencegahan gangguan seksual yang boleh dilakukan oleh seseorang individu itu? Terima kasih saudari. Baiklah, antara langkah yang boleh diambil bagi mencegah diri daripada jadi mangsa seksual adalah seseorang itu perlu mengelakkan diri mereka daripada berseorangan, terutamanya kat tempat-tempat yang berisiko. Sebagai contoh, kawasan yang gelap ataupun lorong-lorong kedai yang sunyi dan sebagainya lah. Hal ini kerana bila seseorang individu berada di kawasan yang sunyi, pemangsa ni akan lebih berani untuk melakukan tindakan gangguan seksual tersebut. Namun begitu, gangguan seksual juga boleh berlaku di tempat kerja, tempat pengajian atau kawasan perumahan yang mana seorang itu tak dapat mengelakkan diri daripada tidak melalui tempat tersebut lah. Oleh itu dinasihatkan untuk berjalan atau berada di sesuatu tempat bersama orang lain sebagai peneman. Seterusnya, bagi pihak kerajaan perlulah menyediakan platform ataupun kemudahan aduan bagi kes yang berkaitan dengan jenayah seksual. Hal ini bagi memudahkan mangsa untuk mendapatkan bantuan daripada pihak berkuasa. Bukan tu je, kewujudan platform ini juga dapat menimbulkan perasaan geren terhadap mangsa yang melakukan gangguan seksual. Platform ini juga boleh membantu mangsa dalam mendapatkan sokongan emosi dengan menghubungkan mangsa dengan perkhidmatan kaunseling. Itu pada pandangan saya lah. Terima kasih kepada saudari Sofia. Saya bersetuju dengan langkah-langkah yang disebutkan oleh saudari Sofia sebentar tadi. Seterusnya, dalam konteks mahasiswa pula, saya ingin bertanya kepada MPP UKM kita, iaitu saudara Akil. Apakah langkah yang boleh dicadangkan oleh pelajar dalam menangani isu ini? Okey, terima kasih kepada saudari Huda. Berbalik kepada soalan yang diajukan, apakah langkah yang boleh dicadangkan oleh pelajar dalam menangani isu gangguan seksual ini? Okey, pada pandangan saya, antara langkah yang boleh dilakukan pada masa ini adalah dengan menekankan pengetahuan tentang pendidikan seks di semua peringkat. Masyarakat perlu sedar bahawa pendidikan seks ini adalah merangkumi konteks yang lebih luas daripada apa yang disangka-sangkakan oleh setengah pihak. Ia bukan sahaja melibatkan fizikal, malah turut melibatkan emosi, fikiran, sosial dan spiritual. Oleh itu, negara kita sangat memerlukan pendidikan seks komprehensif atau istilah digunakan oleh PBB iaitu Comprehensive Sexuality Education, CSE. Baiklah, selain daripada itu, kita juga tidak boleh mengetepikan kebajikan mangsa. Kita perlulah memberi galakan dan sokongan yang padu kepada ramai lagi mangsa gangguan seksual untuk membuat aduan berkenaan situasi yang dialami oleh mereka.
Baiklah, itulah sebagai langkah yang boleh saya cadangkan untuk pelajar dalam menangani isu gangguan seksual ini. Penerangan yang sangat jelas oleh saudara Akil sebentar tadi. Terima kasih saudara. Baiklah, seterusnya mungkin saudara Alif juga ada cadangan apa inisiatif yang boleh dilakukan oleh seseorang individu itu sendiri untuk mengelakkan gangguan seksual ni. Silakan. Okey, terima kasih saudari pengerusi. Okey, baiklah. Pertama kali saya amat tertarik dengan pendapat yang diberikan oleh saudari Tia tadi, mengelakkan diri daripada berjalan di kawasan yang sunyi dan berseorangan. Tapi pada pendapat saya, terdapat juga inisiatif yang boleh dilakukan oleh seseorang individu sekiranya keadaan memaksa mereka untuk berjalan berseorangan, dan antaranya ialah mereka boleh membawa peralatan yang boleh mempertahankan diri ataupun mereka itu sendiri boleh mempelajari mengenai asas mempertahankan diri. Dan antara contoh peralatan yang popular pada masa kini yang saya percaya ramai wanita di luar sana telah mengetahui mengenai perkara ini, iaitu seperti paper spray ataupun alat penggera alih yang mudah dibawa ke mana sajalah untuk membantu mereka ketika menghadapi situasi cemas seperti gangguan seksual. Dan ibarat kain putih yang suci dan bersih, usia kanak-kanak ni merupakan usia yang mana individu itu masih lagi belajar mengenai kehidupan dan persekitaran mereka. Dan oleh itu mereka ni kita tak dapat nafikan yang mereka masih lagi naif dalam hal keduniaan, dan mereka sangatlah memerlukan tunjuk ajar daripada ibu bapa. Oleh itu sebagai ibu bapa yang sangat perhatian terhadap perkembangan anak-anak, bagi saya ibu bapa perlulah menjadi contoh untuk membimbing dan memberi panduan kepada anak-anak untuk menjalani kehidupan mereka dengan lebih baik. Ianya termasuk juga dalam aspek semua aspek lah dalam kehidupan mereka. Dan antara aspek yang paling penting adalah mengenai aspek pendidikan, kerana tanpa pendidikan saya pasti seseorang kanak-kanak itu tak dapat membesar menjadi modal insan yang baik. Dan ianya bukannya pendidikan asas seperti mata pelajaran yang kita belajar dekat sekolah. Ada banyak lagi seperti yang disebut oleh saudara Akil tadi. Pengetahuan mengenai pendidikan seks juga amatlah penting bagi seseorang kanak-kanak itu sejak usia muda lagi. Okey, itu saja dari saya. Terima kasih saudara Alif atas cadangan yang bernas itu tadi. Jadi benarlah bahawa terdapat banyak masalah gangguan seksual yang berlaku pada ketika ini tanpa mengira tempat dan masa. Jadi masalah ini perlu ditangani dengan segera dan efisien agar perkara ini tidak dinormalisasikan di negara ini. Jadi semua pihak perlu bergabung bahu bagi mengurangkan kes gangguan seksual dalam masyarakat kita. Okey, sebelum kita mengakhiri perkongsian kita pada hari ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada panel jemputan kerana dapat meluangkan masa bersama untuk berkongsi sedikit sebanyak ilmu mengenai topik ini. Saya akhiri majlis kita dengan 4 rangkap pantun. Menarik halus papan di Jawa, tersegam kukuh di gerbang batu. Adat berjumpa, terpisah jua. Moga ketemu di lain waktu. Terima kasih semua. Terima kasih.